Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diminta untuk memberikan ulasan berkaitan tentang satu video yang disebutkan ataupun kenyataan itu dikeluarkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor. Tetap berzikir. La ilaha illallah. Sekali ya sebut. La ilaha illallah. Keluar daripada hati yang ikhlas. Maka Nabi kata, keluar pada mulut kita satu malaikat. Malaikat ni naik langit. Kemudian tuan-tuan, dia buat bising di bawah arasy. Wow, buat bising. Tuhan kata diam, aku tak diam. Melainkan kau ampunkan dosa orang yang sebut La ilaha illallah. Maka Allah jadikan malaikat itu 70 lidah. Setiap lidahnya tetap mengucap istighfar kepada orang yang menyebut La ilaha illallah. Atau tak nak banding macam Abang Man, sampai kiamat dia sebut. Baik itu tentu bagi orang yang memahami, menginsafi, menyedari sungguh-sungguh kelebihan-kelebihan ini bagi dia dunia tak ada apa tuan. Dunia akan hancur. Okey, baik, kita telah tengok video berkenaan sama-sama tadi dan kita berikan sedikit ulasan. Pertama, setelah saya buat semakan peribadi, saya tak menjumpai hadis yang mempunyai lafaz yang sebiji seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Siddiq Noor tadi. Jadi jika Ustaz Siddiq Noor menonton video ini atau anak-anak murid Ustaz ada makluman berkaitan tentang sandaran terhadap hadis yang dibacakan oleh Ustaz Siddiq Noor tadi, saya sangat berharap anda bantu saya dengan memaklumkan sumber hadis berkenaan. Pun begitu, hasil carian yang saya buat, ada hadis yang hampir serupa telah disebutkan dalam buku Membuka Rahsia Alam Malaikat oleh Ustaz Abdul Ghafur Ashkur yang diterbitkan oleh CV Bintang Pelajar. Buku ini menyebutkan pelbagai perkara-perkara yang mengarut, tetapi menariknya ia mengatakan di dalam isu malaikat yang keluar dari mulut orang-orang yang berzikir. Katanya, adapun keterangan yang menyebutkan tentang malaikat yang keluar dari mulut orang-orang yang berzikir sebagai jelmaan zikir mereka adalah jika seseorang hamba mukmin membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluarlah dari mulut dia seorang malaikat dalam bentuk burung hijau bersayap dua, berwarna putih yang ditaburi dengan mutiara dan yakut. Sayap yang satu jika dibentangkan berada di timur, sedangkan yang lain berada di barat. Burung itu akan naik ke langit hingga sampai ke arasy disertai suara dengungan seperti dengungan lebah. Lalu malaikat pendukung arasy berkata, demi keperkasaan dan keagungan Allah, diamlah. Burung itu menjawab, aku tak akan berhenti berdengung sebelum Allah mengampuni hamba yang membaca kalimah tadi. Lalu Allah memberinya 70,000 lidah yang beristighfar bagi hamba itu sampai hari kiamat. Di mana kelak pada hari kiamat, malaikat itu akan menuntunnya melewati sirat dan memasukkannya ke dalam syurga. Demikianlah hadis yang disebutkan di dalam buku Membuka Rahsia Alam Malaikat oleh Ustaz Abdul Ghafur Ashkur. Tanpa menyatakan kesahihan, tanpa menyatakan rujukan daripada kitab-kitab hadis, beliau menyebutkan kenyataan hadis berkenaan. Menariknya, hadis serupa disebutkan juga oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin, muka surat 417, hadis ke-639. Abu Lais As-Samarqandi tidak membawakan sanad. Beliau hanya menyebutkan daripada Rasulullah SAW. Sedangkan beliau meninggal pada tahun 370 Hijriah, lebih 300 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya beliau menyebutkan beliau dengar daripada siapa kenyataan berkenaan, tetapi Abu Lais tak menyebutkan hal itu. Apatah lagi tidak ada murid sahabat, tabi'in dan tabi'in yang merekodkan ucapan berkenaan. Lebih malang lagi, buku Tanbihul Ghafilin bukanlah buku hadis yang boleh dijadikan rujukan. Para alim ulama kita telah memberikan kritikan yang sangat pedas, yang sangat berat terhadap buku Tanbihul Ghafilin. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab dia Tarikhul Islam jilid ke-26 ke surat 433, dia sebut, dia kata wa fi kitab Tanbihul Ghafilin mawdu'at kathirah. Kitab Tanbihul Ghafilin mempunyai hadis-hadis palsu yang sangat banyak. Bahkan seorang ahli hadis yang beraliran tarikat Syaziliyah bernama Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari
tokoh Al-Azhar yang sangat kritis terhadap Al-Albani rahimahullah, dia sendiri sebut ammal kutubul lati fiha sahih wa ghairi kan Nuzhatul Majalis As-Safuri wa Raudul Fa'iq li Syu'aib Al-Huraifish wa Tanbihul Ghafilin li Abi Laith As-Samarqandi wa nahuha fal ijma' ala adami jawaz qira'atiha illa li'arif bil hadith mumayyizun li sahihihi min saqamih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adapun kitab-kitab yang ada percampuran hadis sahih dengan yang bukan, seperti kitab Nuzhatul Majalis oleh As-Safuri, kitab Raudul Fa'iq oleh Syu'aib Al-Huraifish dan Tanbihul Ghafilin oleh Abi Laith As-Samarqandi serta kitab-kitab seumpamanya, maka telah sepakat bahawa tidak boleh membacanya melainkan orang yang berkemahiran dalam ilmu hadis, orang yang dapat membezakan hadis yang elok dan hadis yang buruk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Anda boleh rujuk kenyataan berkenaan pada muka surat 132, 133. Oleh itu, kisah ini berada pada rujukan yang sangat tidak kuat, bermasalah dan berisiko besar palsu, sehingga sewajarnya ia ditolak dengan mentah-mentah. Apatah lagi, ciri-ciri hadis palsu bagi hadis ini wujud, bahkan sangat mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Ini buku ni. Dalam buku ni disebutkan antara ciri hadis palsu ialah hadis tersebut mengandungi perumpamaan berlebih-lebihan yang tidak pernah disebutkan seperti itu oleh Rasul SAW. Hadis palsu seperti ini sangat banyak. Contohnya seperti hadis palsu yang saya baca terjemahan dia, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan daripada kalimah ini seekor burung yang mempunyai 70,000 lidah. Setiap lidah mampu berbicara dalam 70,000 jenis bahasa. Setiap satunya beristighfar kepada Allah. Bagi orang tersebut, sesiapa melakukan begitu dan begini, maka dia akan dianugerahkan 70,000 bandar di syurga. Di setiap bandar terdapat 70,000 istana. Di setiap istana ada 70,000 bidadari. Kata Ibn Qayyim, lafaz pahala yang disebutkan jelas berlebih-lebihan seperti ini menggambarkan pendustanya berada dalam dua kemungkinan. Mungkin dia berada dalam kebodohan dan kedunguan maksimum, atau mungkin dia ialah orang kafir zindik yang bertujuan menghina Rasul SAW. Anda boleh rujuk kitab Al-Manarul Munif yang saya dan tim telah berjaya terjemahkan beberapa tahun lepas. Bahkan kami menterjemahkan juga nota kaki ulasan daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah sebagai tambahan keilmuan. Anda boleh dapatkan buku ini di Shopee ada, dekat Lazada pun ada. Menariknya, nukilan Al-Imam Ibn Qayyim sangat serupa dengan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Siddiq Nur. Cuma Ustaz Siddiq sebut 70, yang ni sebut 70,000. Tetapi Ibn Qayyim menyatakan hadis itu adalah hadis palsu kerana dia menepati tanda-tanda perumpamaan yang terlalu berlebih-lebihan yang tidak pernah disebutkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Jangan ditanya bab sanad, kerana bab sanad memang awal-awal sudah gagal lagi, memang dah tak boleh pakai dah. Di dalam kitab Al-Manarul Munif juga, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia mahu berkempen, dia mahu menekankan isu kandungan hadis juga sangat penting dalam penentuan kesahihan sesuatu hadis. Lalu beliau menyebutkan ciri-ciri hadis palsu di dalam kitab ini. Kita juga boleh melihat secara jelas tanda-tanda hadis palsu di dalam hadis yang Ustaz Siddiq Nur baca ini dengan melihat pertentangan dengan syariat Allah. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat adalah makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya dengan penuh taat setia kepada Allah. Mereka tidak akan ingkar kepada Allah sikit pun, tak akan ingkar langsung. Mereka taat sepenuh taat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Orang-orang yang zalim berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah, sebenarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahului Allah dan mereka hanya mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala sahaja. Anda boleh rujuk di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah menegaskan tentang sifat malaikat yang tidak akan berlebih-lebihan serta mengambil sambil lewa setiap arahan Allah. Tiba-tiba, mai Ustaz Siddiq Nur bawa satu hadis yang mendakwa bahawa malaikat tidak mengikut perintah Allah, bahkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian malaikat siap bagi syarat kepada Allah Ta'ala lagi. Dalam kenyataan video tadi yang kita tengok tadi, Ustaz kata malaikat duk buat bising di bawah arasy. Tak boleh dah tu sebenarnya. Tapi kemudian Allah Ta'ala larang dengan berkata diam. Tapi malaikat tak diam. Siap kata lagi aku tak mau diam, melainkan ampunkan dosa orang yang ucapkan la ilaha illallah. Ini bukan sifat malaikat menurut Ahlussunnah wal Jamaah.
Sunnah Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar di dalam buku dia Alam Al-Malaikah Al-Abrar. Dia sebut, dia kata wahum la yaf'aluna illa ma yu'maruna bih fal amru yuharrikuhum wal amru yuwaqifuhum. Malaikat tidak akan buat sesuatu melainkan mereka disuruh terlebih dahulu. Suruhan menyebabkan mereka bergerak dan suruhan menyebabkan mereka berhenti. Tetapi peliknya, di dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz Siddiq Nur, malaikat siap boleh bangkang Allah lagi, paksa Allah ikut kehendak dia. Ini telah menepati ciri-ciri hadis palsu. Ia bukan sifat malaikat. Ini dah merapu dan berbahaya. Sahabat-sahabat, itu daripada sudut ketulinan hadis. Kita beralih pula kepada isu yang seterusnya. Mengapa kita mahu menjelaskan hal ini? Kenapa tak biarkan saja? Bukankah menyebut tahlil, menyebut la ilaha illallah adalah perkara yang baik? Bukankah hadis yang menyebutkan kelebihan berzikir dengan zikir la ilaha illallah ada banyak? Bahkan hadis-hadisnya pun sahih. Seperti hadis fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Taala telah mengharamkan neraka bagi sesiapa yang berkata la ilaha illallah. Dia menyebutkan hal itu dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi mengapa kita menggelabah sangat untuk membantah hadis yang disebutkan oleh Ustaz Siddiq Nur ni? Kerana beliau telah menyandarkan hadis yang tak sahih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berbohong atas nama aku, maka siap sedialah tempat duduknya daripada api neraka. Oleh itu tak boleh anak api kata bahawa Nabi SAW kata sesuatu kalau Nabi tak kata benda tu. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad memberi kesan yang buruk kepada agama, bahkan telah berbohong atas nama agama. Nabi pun dah larang atas dah hadis yang saya sebutkan tadi. Ini bukan isu kecil, sahabat-sahabat. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia tulis buku Al-Kabair. Ni, buku Kabair. Di dalam buku ini ada satu bab khusus berkaitan tentang berbohong atas nama Nabi SAW. Menunjukkan isu ini bukan isu biasa-biasa. Ini adalah isu yang sangat serius. Menipu atas nama orang lain, mungkin anda akan dihadapkan ke mahkamah, mungkin boleh dipenjarakan. Tetapi menipu atas nama Nabi akan merosakkan agama dan meletakkan diri sendiri dan masyarakat dalam risiko. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara-perkara sebegini. Sahabat-sahabat, kritikan ini adalah kritikan kepada isi kandungan video yang dikongsikan. Ia tidak ada kaitan secara peribadi, kritikan peribadi saya kepada Ustaz Siddiq Nur. Bahkan saya tak ada apa-apa masalah peribadi dengan beliau. Berjumpa pun saya tak pernah. Tetapi kesilapan dan kesalahan yang dibuat secara publik, yang dilihat oleh ilmuwan, yang memberikan kesan kepada orang ramai, hendaklah ditegur secara publik supaya orang ramai boleh mengambil manfaat daripadanya. Sahabat-sahabat, jangan kita sangka sesuatu perkara yang viral itu, perkara yang ramai orang sebut itu, ia semestinya perkara benar. Tetapi kita perlu teliti apa yang disebutkan terlebih dahulu. Jika ia benar, ia benar. Jika ia tak benar, ia tak benar. Ada satu buku yang kita baru terbitkan berjudul Masyhur Tapi Tak Sahih, membongkar kisah sirah Nabi SAW yang popular di dalam masyarakat, tapi sebenarnya kisah-kisah itu tak sahih. Sama ada ia adalah hadis palsu ataupun ceritanya daripada sandaran yang begitu lemah ataupun disebut syadidul ta'af. Anda boleh dapatkan buku ni dekat Shopee ataupun Lazada. Saya memberikan kata pengantar untuk buku ini. Jika sekali lagi saya sebutkan, jika Ustaz Siddiq Nur ataupun anak-anak murid dia mempunyai hujah tentang kesahihan hadis ini, tolong sebutkan dan sampaikan kepada saya nak belajar. Semua kita sama-sama mendapat manfaat ilmu. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.